Pernah dengar tak satu kata pepatah Inggeris, your words are mirror of your character. So, choose your words carefully. Yang bermaksud perkataan anda adalah cerminan tentang diri anda. Maka pilihlah perkataan anda secara berhati-hati. Okey, apa kaitan dengan video ini? Nanti saya jelaskan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya isu keropok leko belum lagi reda, tetapi semakin panas pula dengan ulasan tambahan oleh Azhar Idrus dalam videonya semalam. Hari ini 26 Oktober, semalam 25 Oktober. Video tersebut link dalam kotak description. Dalam video itu yang terbaru ni, yang 25 Oktober ni, Azhar Idrus cuba untuk memberi penjelasan, cuba untuk membela dirinya, cuba untuk membuat damage control. Tetapi damage control yang gagal, bahkan lebih memburukkan lagi suasana. Damage control ni apa? Damage control ni asalnya digunakan oleh mereka yang bekerja di pelantar minyak. Okey, apabila berlaku kebakaran, apabila berlaku kebocoran, jadi para pekerja, technician, engineers semua akan berusaha untuk meminimalkan kerosakan sehingga sifar. Okey, to reduce, to minimize the damage and bring it down to a zero level. Ini nama damage control. A failed damage control maknanya you are trying to control the damage, but it becomes worse and worse and worse. Alright? Okay, jadi apa yang cuba dilakukan oleh Azhar Idrus ialah cuba memberi penjelasan. Tapi sayang sekali ia lebih memburukkan lagi suasana. Apa yang saya masukkan ini? Yang ini saya akan jelaskan ya. Sebelum itu sila tonton video yang saya masukkan, link dalam kotak description. Baik, video tu perkara pertama sekali bagi sesiapa yang waras yang apabila menontonnya akan terkejut, akan terperanjat dengan perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang sangat buruk yang diucapkan oleh seorang agamawan. Dan di sinilah yang saya masukkan dengan kata pepatah tadi, your words are mirror of your character. Choose them carefully. Perkataan-perkataan yang dipilih oleh Azhar Idrus, ia mencerminkan dirinya sendiri. Jadi tentang hal itu, saya tak perlu mengulas lanjut. Bahkan sebelum ini juga saya telah menyenaraikan perkataan-perkataan itu di dalam YouTube post saya dan juga di Facebook saya. Jadi dalam video ni saya nak fokus tentang paling kurang 4 perkara lain ya. Okey, pertama pada minit 6.50 Azhar Idrus mendakwa bahawa dia hanya jawab soalan. Okey, betul ke? Alright. Jom kita ulang kaji video asal pada 20 Oktober tak silap saya. Apakah soalan yang dikemukakan kepada Azhar Idrus? Soalan itu saya baca ya. Dalam keropok leko, kita campur isi ikan dengan darah perut mesin sekaligus. Apa hukum makan keropok leko itu? Alright. Pertanyaan ini ataupun soalan ini, nampaknya yang bertanya itu ialah orang yang mengusahakan keropok leko itu sendiri atau salah seorang kaki tangan, salah seorang staff ya. Sebab dia kata dalam keropok leko kita campur. Bukan pembeli, sebab pembeli dia tak tahu. Okey, ini yang buat tu sendiri. Okey, kita campur isi ikan dengan darah perut mesin sekaligus. Apa hukum makan keropok leko itu? Ustaz Azhar Idrus menjawab, dan antara lain poin yang penting dia sebut ialah orang dulu-dulu dia basuh ikan. Kita tidak. Molek ni seekor ikan raung. Maknanya sambil cakap tu Azhar Idrus dia buat macam ni, ikan raung masuk dalam mesin. Okey. Dak siang dak apa? Dengan tulang apa semua masuk, betul tak? Dengan darah-darahnya. Jadi Azhar Idrus bukan sekadar menjawab soalan, tetapi dia juga membenarkan bahawa perkara ini benar-benar berlaku. Okey? Dia membenarkan bahawa perkara ini benar-benar berlaku. Pada saya, sepatutnya Azhar Idrus clarify dulu, betul ke ada orang buat keropok leko seperti itu? Okey? Tapi bila dia sendiri yang cerita macam tu, seolah-olah ia benar-benar berlaku. Dan di sini sekali lagi timbul kemusykilan yang lain. Betulkah ia benar-benar berlaku? Sebab bagi saya yang mengusahakan keropok leko ini rata-rata Muslim dan rata-rata bermazhab Asy-Syafi'i.
Kita di Malaysia apabila belajar mazhab Asy-Syafi'i, kita tak belajar yang khilaf-khilafnya tu. Kita belajar pandangan yang muktamad. Okey? Dan yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i dalam isu ini ialah darah ikan adalah najis, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Jadi saya yakini para pengusaha keropok leko, mereka Muslim, mereka juga faham tentang mazhab Asy-Syafi'i. Mereka akan bersih ikan, akan siang ikan, akan bersihkan dahulu sebelum diproses menjadi keropok leko. Itu yang pertama. Yang keduanya, tak payah kita menjadi seorang pakar dalam bidang pemakanan. Kita sama-sama tahu kalau ikan ni diproses keseluruhannya sekali, raung masuk dalam mesin, dengan perutnya, dengan darahnya, dengan najisnya dalam perut ke apa ke, ikan tu akan rasa apa? Maaf, keropok leko tu akan rasa apa? Akan bau apa? Akan warna apa? Dan tahan berapa lama? Boleh bayangkan tak? Keropok leko tu dibuat daripada keseluruhan ikan yang terus masuk mesin, terus dihancurkan dan terus diproses menjadi keropok leko. Rasa apa tu ya? Dengan kepala-kepalanya sekali, bau apa ya? Bau hanyir semacam kan? Warna apa ya? Dan kemudiannya berapa lama agaknya boleh tahan. Kalau nak letak preservatif ke pewarna ke perasa tiruan ke, berapa tan kena letak agaknya tu ya. Jadi apakah perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak? Di sini saya mencadangkan, di sini saya meminta para pengusaha keropok lekor di Malaysia ini untuk mereka ke hadapan, come up with a statement, ke hadapan untuk membuat kenyataan bagi menafikan perkara ini dan menerangkan kepada rakyat, kepada para pembeli bahawa kalian benar-benar telah siang ikan, menjaga kebersihan ikan sebelum diproses menjadi keropok leko. Sebab kalau kita tengok kenyataan Azhar Idrus ini, dia bukan sekadar jawab soalan, tetapi dia memang perkara ini benar-benar berlaku. Dan kalau kita ikut apa yang Azhar Idrus ni cerita bahawa itu adalah haram, maka sebab kita nak beli, katakan saya ni pula di Pantai Barat di Shah Alam kan, macam mana saya nak tahu macam mana keropok leko tu diproses? Untuk berada di belah yang lebih selamat, to be on the safer side, tak beli langsung lah. Dan ini akan menjejaskan industri keropok leko para saudara muslimin muslimat kita sendiri. Okey. Dah bila dah sebut tentang pengusaha dan pembeli, pengusaha dan pemakan, dapat bezakan tak? Kenapa pula orang yang makan tu masuk neraka? Bukankah yang mengusahakan tu yang masuk neraka? Sebab dia yang buat salah. Sebab Azhar Idrus berpegang pada pandangan muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i bahawa darah ikan itu adalah najis. Okey? Tapi sekali lagi, yang tanya tu siapa ya? Kita campur isi ikan dengan darah perut mesin sekaligus. Yang bertanya ni yang buat tu pengusaha. Okey, bukan yang beli. Sebab bila saya pun nak beli keropok leko, kita mana tahu macam mana keropok leko tu diproses. Kita hanya beli berdasarkan keyakinan yang mengusahakannya ialah Muslim. Mereka bermazhab Asy-Syafi'i, berpegang kepada kaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i bahawa ikan itu akan dibersihkan sebersih-bersihnya sekadar mampu sebelum diproses. Jadi kalau ada pengusaha macam ni, pengusaha itulah yang patut diancam dengan neraka, bukan orang yang makan. Nampak tak beza kat situ? Sekarang ni yang pengusaha tu macam bebas. Yang makan tu pula yang menjadi diancam ataupun masuk ke dalam neraka. Okey? Poin yang penting di situ, bezakan antara pengusaha dengan pemakan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dalam video react ni yang semalam 25 Oktober, Azhar Idrus memberi penekanan berulang-ulang kali bahawa darah yang mengalir itu adalah najis, adalah haram. Dan beliau sekali lagi berhujah, berdalil dengan ayat 145 surah Al-An'am. Sikap ataupun tindakan Azhar Idrus yang berulang kali memberi penekanan tentang darah mengalir ni siap mempersamakan, meletaknya pada level yang sama dengan khinzir apa semua tu, seolah-olah ataupun benar-benar menunjukkan Azhar Idrus tak tahu dalam bab ni ada khilaf. Dia bukan khilaf biasa-biasa, ia khilaf muktabar. Sama ada Azhar Idrus tak tahu atau dia cuba lari daripada topik. Saya rasa dia tahu. Takkan tak tahu kot, kan? Okeylah, tak tahu yang mana satu. Tetapi daripada apa yang dipertahankan
oleh Azzaidrus dengan penekanan demi penekanan demi penekanan bahawa darah yang mengalir itu adalah najis, adalah haram berdasarkan ayat 145 surah Al-An'am. Ia menunjukkan Azzaidrus tidak tahu dah bahawa dalam perkara ini ada khilaf. Okey, dan mereka yang berbeza pandangan bukanlah mereka yang menentang Al-Quran, bukanlah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sebab mereka ni walaupun disebut puak-puak, merujuk kepada para asatizah yang dia tak setuju di Malaysia ni, sebenarnya dia tak tahu bahawa perkara ini merupakan khilaf daripada zaman awal lagi, daripada zaman salafus soleh lagi. Sebagai contoh, dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan ia tidak najis. Apakah mereka ini menentang Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran? Mazhab Hambali, mereka juga berpandangan ia tidak najis. Apakah mereka ini menentang Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran? Sebahagian tokoh dalam mazhab Maliki, sebahagian tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, seperti tak apa, sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri berpegang bahawa ia bukanlah najis, sebab terdapat dalil-dalil yang telah mengecualikan daripada keumuman yang Allah sebut dalam ayat 145 surah Al-An'am. Dan ini bukan perkara yang baru tau. Bukan Ibn Taymiyah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi lagi awal lagi. Sebagai contoh dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid top kepada Imam Abu Hanifah, kedua-duanya berpandangan ia tidak najis. Sementara Imam Abu Yusuf, sebab Imam Abu Hanifah dia ada dua anak murid yang top, Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okey, Abu Yusuf pula berpandangan bahawa ia najis. Jadi ini berlaku zaman salafus soleh tau. Kurun kedua, kurun ketiga tu. Bukan sekarang baru timbul. Bukan puak-puak yang baru tubik, yang baru muncul keluar ni. Okey, jadi daripada kenyataan Azzaidrus semalam 25 Oktober menunjukkan dengan sangkaan yang agak kuat, dia tak tahu benda ni perkara khilaf. Sama ada dia tak tahu atau dia buat pura-pura tak tahu. Sebab kalau dia nak kata ada khilaf apa, nanti macam menonjolkan pula yang asalnya dulu dia tak tahu. Okey, jadi serius ni. Okey, jadi saya ulangi sekali lagi, perkara ini adalah perkara khilaf. Ia bukanlah sesuatu yang baru dibuat oleh puak-puak yang baru tubik, yang baru muncul keluar ni, tetapi sudah ada sejak daripada zaman salafus soleh ya. Tentang apakah dalil-dalil mereka yang berkata ia tidak najis, sila rujuk video saya yang sebelum ini, link dalam kotak description. Dan di sini pun saya nak betulkan juga, bukan Azzaidrus tapi orang lain, sebab dalam video saya yang asal adalah orang-orang yang komen, ni Wahabi lah ni suka nak makan perut ikan, Wahabi lah ni suka nak makan darah ikan. Alo, ini bukan isu Wahabi. Isu ini bukan baru dimunculkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan baru muncul sekarang ni, tapi macam saya kata tadi, sudah ada sejak daripada zaman awal lagi, kurun pertama, kurun kedua, ketiga, sudah ada khilaf dalam hal ini. Okey, jadi nak sebut Wahabi ni janganlah sampai menonjolkan kejahilan diri sendiri ya. Okey, jadi ini tentang mempertahankan bahawa darah yang mengalir itu najis, seolah-olah Azzaidrus tidak tahu khilaf dalam perkara ini. Okey, yang seterusnya pula, Azzaidrus sekali lagi memberi penekanan berulang-ulang kali, siapa makan yang haram, tubuh badannya terbina daripada sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Dan memang ada hadis sahih dalam perkara itu. Dan sekali lagi nampaknya Azzaidrus tak dapat bezakan tentang perkara ini. Jadi dia kata, masuk neraka dah, habis takkan makan yang haram masuk syurga. Dia punya, nampak dia punya pandangannya tu. Dia kata of course, okey tak, dalam bahasa saya, okay, of course, sudah tentu makan yang haram masuk neraka. Puak-puak ni pula kata makan yang haram boleh masuk syurga. Siapa kata macam tu? Yang kami kata kita sebagai hamba Allah, baik yang berakidah salafi mahupun asy'ariyah, tidak boleh berkata secara pasti bahawa seseorang itu akan masuk neraka atau sesuatu perbuatan itu akan menyebabkan dia masuk neraka. Kita tak boleh sebut secara pasti. Apa yang kita boleh buat ialah kita memperingatkannya, tuan, jangan mengusahakan keropok lekor begini, kerana ia dalam mazhab Syafi'i berdasarkan kaul yang muktamad, ia adalah najis, ia adalah haram. Apabila tuan mengusahakannya, ia boleh menjadi salah satu sebab tuan diazab dalam neraka.
salah satu sebab. Ia boleh jadi salah satu sebab. Jadi tengok pilihan perkataan itu. Baik Salafi maupun Asy'ariyah. Kenapa ya? Kerana pertama sekali syurga dan neraka adalah hak Allah. Dan ia berada di bawah keputusan Allah. Dan Allah sendiri yang akan menentukannya di hari akhirat kelak apabila Allah mengadili setiap hambanya. Dan Allah mengadili setiap hambanya berdasarkan keseluruhan amalannya. Bukan satu saja. Keseluruhan amalannya. Bukan satu saja. Dan ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun tahu. Azhar Idrus tak tahu ke? So, jadi bila dia sekali lagi berulang-ulang memberi penekanan dalam hal ini, sampai-sampai membuat kesimpulan yang opposite, kalau macam tu makan yang haram masuk syurga lah. Siapa pula kata gitu? Yang kita katakan ialah tak boleh berkata secara pasti seseorang itu akan masuk neraka. Kena pula ini adalah perkara yang khilaf. Jika satu perkara yang disepakati, sebagai contoh, makan daging yang tidak disembelih. Padahal kita ni di Malaysia, makan daging yang tidak disembelih. Okey? Itu sesuatu yang disepakati. Okey, ataupun daging tu memang sembelih, tetapi dia beli dengan menggunakan duit rasuah. Dia membeli dengan menggunakan duit yang dia tipu customer ke apa ke. Yang ni memang tak ada khilaf. Ini adalah perkara-perkara yang confirm haram dan dia makan daripada yang itu. Sekali lagi, kita kata ia boleh menyebabkan anda diazab dalam neraka. Kita tak boleh kata confirm masuk neraka. Jadi di sini nampaknya sekali lagi Azhar Idrus tak tahu. Dan menimbulkan persoalan bagi diri saya. Azhar Idrus ni dia ikut aliran akidah apa? Salafi of course bukan. Asy'ariyah rasanya tak juga. Aliran akidah apa yang berdasarkan satu kesalahan, okey, satu kesalahan yang berdasarkan perkara khilaf, bukan perkara yang disepakati, perkara khilaf, satu kesalahan itu pula dibuat oleh pengusaha, bukan oleh orang yang menjadi customer, yang menjadi pengguna, tapi pengguna tu yang masuk neraka. Ini aliran apa ni? Okey, nampak tak dia punya kesilapan tu? Pertama sekali, pengguna, pengusaha tak dibezakan. Pengusaha yang buat salah, pengguna yang masuk neraka. Kemudian pengguna tu pula makan perkara yang khilaf, bukan yang disepakati. Dan kemudiannya pula satu tu saja yang kesalahannya tu, bukan yang kesemuanya tu. Okay, satu tu saja dah masuk neraka. Nampak tak betapa banyaknya silapnya? Dan ini sudah masuk akidah. Asalnya tadi persoalan fiqh, tapi telah masuk akidah. Yang ini neraka syurga. Siapa yang akan masuk? Apakah kita yang layak menentukan orang tu masuk? Pengusaha yang buat salah, pengguna yang masuk neraka. Kemudian kita yang tentukan dia masuk neraka berdasarkan perkara yang khilaf, bukan itu. Jadi tuan-tuan, ini serius. Sebab sebagai orang tengok, alah dia orang ni bak keropok lekor pun dah bising. Kan? Tak, asalnya memang perkara khilaf di kalangan para imam mazhab, dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, kan? Kemudian bila dah masuk syurga neraka, dia masuk dalam bab akidah. Dia bukan lagi dalam hal khilaf fiqhiyah. Okey? Baik. Dan yang terakhir, Azhar Idrus sendiri buat tambahan. Dia sendiri tambah. Kali ini orang tak tanya, dia sendiri tambah bahawa terdapat perbezaan antara kitab fiqh dengan kitab tasawuf. Kitab fiqh dia sebut beberapa ya, Al-Mughni, Al-Majmu' dan sebagainya. Tentang makanan ini halal ke tidak ke, dia tidak menjadi syarat sah solat, tidak menjadi syarat batal solat. Tetapi dalam kitab-kitab tasawuf ada. Okey? Dan makanan tu sendiri halal, antara ciri-ciri syarat sah solat. Okey? Jadi ringkasnya dalam kitab-kitab tasawuf yang cuba dibawa, yang dipersembahkan oleh Azhar Idrus ini, ialah sah atau batal solat itu ada juga kaitan dengan makanannya halal atau haram. Okey. Bila dia bawa kat sini, tanpa dia sedar, dia telah membuat hukum yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita solat kita sah atau tak sah, sah atau batal, bukan suka-suka hati yang kita buat, tetapi berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian qiyas, ijma' dan sebagainya. Tapi ia ada dalil. Ia bukan beza kerana kitab fiqh atau kitab tasawuf. Menghadap kiblat maksudnya ada dalil. Sengaja tak mau menghadap kiblat, ada dalil lah, sebab ia menentang perintah untuk menghadap dalil. Sebab tu berlakunya batal solat ataupun tidak sah solat. Sengaja solat dalam hadas kecil, sengaja solat padahal dalam keadaan hadas besar dan sebagainya. Semua itu ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah.
Bila Azhar Idrus bawa contoh dalam kitab tasawuf, dalam bidang tasawuf, makanan yang tak halal ni pun menyebabkan solat tak sah, dia telah buat perkara yang baru. Perkara yang baru ni duduk dalam kategori apa ya? Bid'ah kan? Dan apa ya peringatan daripada Rasulullah SAW hal ini? Sama-sama kita tahu sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan darjat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baharu, dan setiap perkara yang baharu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Dan bid'ah ni sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam buku saya dan video-video sebelum ini, boleh melibatkan hal akidah, boleh melibatkan hal ibadah, boleh melibatkan hal hukum hakam, boleh melibatkan hal fiqh hati seperti tawakal, reda, cinta Allah, sabar dan sebagainya. Sekarang ni kita masuk dalam bab hukum hakam. Telah dibuat satu hukum yang baru, bahawa kononnya berdasarkan kitab tasawuf, ilmu tasawuf, seseorang yang solat tapi dia makan yang tidak keropok lekor lah agaknya, solatnya tak sah. Ini satu perkara yang baru. Okey, sekarang ni kita ikut manhaj. Kita ikut, katakanlah ini bukanlah yang betul tapi kita ikut manhaj, kita ikut strategi Azhar Idrus, berpegang pada zahir hadis sebut neraka. Jangan fikir bab khilaf, jangan fikir tafsiran yang lain, literal ya. Okey, puak-puak, mereka ni selalu tuduh puak-puak ni pegang literal. Sekarang yang menuduh tu pula dah literal. Tak apa, kita ikut cara dia orang literal. Sekarang dia telah buat bid'ah dengan membuat satu hukum baru, bahawa solat tak sah kalau makan makanan yang tak halal. Jadi kita Azhar Idrus kena ikutlah juga hadis ni secara literal, bahawa akan masuk neraka. So you are putting yourself in a worse situation. Okey, anda telah buat bid'ah tanpa anda sedari, wahai Azhar Idrus, dan berdasarkan manhaj anda sendiri, berdasarkan strategi anda sendiri. Okey, anda telah meletakkan orang-orang yang berpegang kepada kitab tasawuf dalam bab ini sebagai masuk neraka. Kita tak. Bukan kita. Kita baik yang Salafi maupun Asy'ariyah tidak sedemikian. Anda sendiri berdasarkan manhaj anda, berdasarkan strategi anda, berdasarkan pemahaman anda, berdasarkan penjelasan anda, berdasarkan penjelasan ulangan anda yang menguatkan penjelasan yang pertama, zahir hadis itu masuk neraka. Jadi orang yang buat hukum baru ni perkara yang baru dalam agama, dan bid'ah masuk neraka. So macam mana tu? Okey, jangan dalam bab bid'ah dalam hal ini ada khilaf, dalam hal ini kita kena berlapang pandangan, dalam hal ini kita kena mengutamakan kesatuan umat Islam. No. We follow your style. You follow hadis literally, go into hellfire. So now you are putting yourself in a... Okey, tak payah sebut lagi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit ulasan saya ya. Moga-moga Allah SWT mengurniakan kepada kita sifat merendah diri. Sifat masyhur ini adalah satu sifat yang sebenarnya banyak fitnah. Sebab lagi masyhur, lagi tinggi ego. Bila lagi tinggi ego, salah macam mana pun, siang hari, matahari punya panas, bulat nampak macam tu, kita kata malam, orang kata siang, kita pun silap lah, patutlah siang. Tapi mana boleh mengaku salah, ego tercabar. Mana boleh aku ni selebriti, mana boleh kita akan kata malam juga kan, kita akan pusing kata malam juga, padahal kita sendiri matahari terik tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.